Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya memperkenalkan ahli pasukan sebelum kita bermula. Ahli pasukan kami ialah Rachel, Sunny, Jamin, Jiting, Weiji, Le Xuan, Adeline, Eugenia, Yulun, and Shiheng. Malaysia secara rasmi merdeka pada tahun 1957. Tetapi Malaysia adalah sebuah negara yang istimewa kerana penduduk Malaysia terdiri daripada berbagai kaum dan agama. 3 kumpulan etnik terbesar ialah Melayu, Cina dan Indian. Untuk menyatukan pelbagai kumpulan etnik, bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa di negara ini. Mewujudkan identiti Malaysia yang sama untuk rakyatnya yang berbilang kaum dan berbilang bahasa. Walaupun setiap etnik mempunyai agama, budaya, bahasa dan cara hidup masing-masing, mereka masih boleh menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan etnik lain. Seterusnya, kami akan memandu anda melalui butiran laju tentang bagaimana bahasa Melayu akan memupuk perpaduan dalam kalangan etnik. Saya akan berikan kepada Adeline untuk menjelaskan. Terima kasih ahli kumpulan saya. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak dapat disangka kerana bahasa ini merupakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh semua peringkat umur. Pemahaman terhadap sesuatu bahasa pertuturan adalah sangat penting bagi menjamin intipati perbualan dapat difahami dengan jelas. Bahasa dapat dijadikan sebagai alat penyatuan kerana ia telah memberikan individu cara untuk berkomunikasi. Dengan keadaan ini, kerajaan negara dapat membinakan undang-undang dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Undang-undang ini akan dijadikan sebagai standard untuk menilai perbuatan individu. Selain itu, dengan menggunakan bahasa yang sama, individu dan individu dapat mengurangkan keliru. Sebagai contoh, individu dalam masyarakat kini perlu menggunakan bahasa yang dapat difahami untuk menjalankan perniagaan, berkomunikasi dan sebagainya supaya aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan lebih lancar dan keliruan akan dikurangkan. Bahasa kebangsaan juga perlu diajar dalam sekolah supaya pelajar dapat belajar ilmu dengan dalam. Ini dapat memupukkan semangat patriotik sejak kecil. Sekarang saya akan melepaskan kepada Eugenia. Terima kasih. Selain itu, peranan bahasa Melayu dalam membentuk perpaduan dapat dibincangkan melalui pendidikan masyarakat. Sebagai negara bangsa, peranan bahasa kebangsaan dalam pendidikan amat penting dengan menjadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan telah diberi penekanan dalam Pelan Induk Pendidikan 2006 hingga 2010. Fokus utama dalam membina negara bangsa mencakupi usaha-usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan, integrasi nasional dan bahasa ilmu. Sekolah Huraian Sukatan Bahasa Melayu mengandungi objektif dan nilai-nilai yang dirancangkan dan disampaikan kepada pelajar-pelajar dengan harapan supaya mereka akan terdidik berbahasa dan berbudaya tinggi. Sekiranya pelajar-pelajar mampu bertutur dalam bahasa kebangsaan dengan baik, mereka mudah berkomunikasi dengan rakan yang berbagai kaum. Mereka juga dapat memupuk sikap saling menghormati dan memahami budaya kaum lain. Kesemua ini dapat memupuk semangat perpaduan dan mereka juga akan menjadikan masyarakat yang sentiasa mengekalkan perpaduan. Terima kasih. Terima kasih ahli pasukan saya. Nama saya Jamil Lim Jamin. Bahasa Melayu mewakili identiti masyarakat berbilang kaum. Ia bukan sahaja sebagai bahasa pengantar, malah ia juga memainkan peranan yang besar sebagai bahasa penyatuan. Pada masa lalu,
Apabila berbagai budaya dan kaum hidup bersama, mereka dapat menggunakan satu bahasa sebagai bahasa pengantar biasa tanpa sebarang berat sebelah. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa penyatuan yang boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat. Malaysia mempunyai masyarakat makmur hari ini dari segi berbagai budaya, bahasa, agama, dan etnik. Bahasa Melayu adalah bahasa perpaduan dan mengetahui bahawa terdapat berbagai kaum di tanah Melayu. Bagaimanapun, rakyat di Malaysia mempunyai hubungan sivil yang kukuh, walaupun berbeza agama dan budaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli pasukan saya. Nama saya Suni. Sebagaimana Muq Ghazali Abdullah, Falsafah Pendidikan Kebangsaan berdasarkan Pernyataan Raza 1956, Peraturan-Peraturan Pendidikan 1957, Laporan Ramah Talib 1960 dan Akta Pendidikan 1961 dengan jelas menyatakan bahawa tujuan asal pendidikan di Malaysia adalah melalui amalan menggunakan bahasa kebangsaan yang sama, iaitu bahasa Melayu, sebagai bahasa berkandar di setiap negeri, untuk mengintegrasikan pelajar pelbagai etnik dan budaya. Perkongsian bahasa dalam dasar pendidikan kebangsaan membantu memupuk perpaduan dalam kalangan generasi muda untuk lebih memahami antara satu sama lain. Maksudnya dalam pendidikan Malaysia, kanak-kanak berbilang kaum akan menerima pendidikan dalam budaya yang berbeza termasuk Melayu. Ini bagi membolehkan generasi muda hidup aman dan menggalakkan keharmonian antara semua kaum. Contohnya dalam program-program penting rakan-rakan yang berbagai, mereka boleh saling menjariahi dan memberi keberkatan. Tiada jurang generasi dan rasa meluap. Generasi muda boleh mempunyai perpaduan untuk mencapai tujuan satu Malaysia. Selain itu, melalui perataan bahasa Melayu, ia juga mengukuhkan perpaduan dan toleransi masyarakat Malaysia. Kerana mempunyai bahasa yang sama untuk komunikasi akan mengalahkan rasa jarak antara orang, yang juga akan membolehkan masyarakat mencapai keharmonian maksimum. Terima kasih. Terima kasih ahli pasukan saya. Nama saya Rachel. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah merupakan bahasa pengantar untuk memupuk perpaduan pelajar pelbagai kaum. Seawal era sekolah rendah membentuk perpaduan, pelajar-pelajar akan berroda di peringkat pengajian tinggi untuk membentuk perpaduan yang lengkap. Ia juga mengukuhkan semangat keharmonian di kalangan pelajar pelbagai kaum dan etnik. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah menyemarakkan lagi penggunaan bahasa tunggal di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Walaupun begitu, dengan toleransi bahasa yang berlaku, ia digunakan sebagai bahasa pertuturan harian. Maklumat Malay sebagai bahasa perpaduan telah tercapai dengan penggunaan yang meluas di Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Wei Zi. Masalah terbesar bagi sebuah negara yang mempunyai pelbagai kehendak dan cita-cita ialah perbahalan etnik. Masyarakat makmur sesebuah negara mesti hidup bersama secara aman untuk mewujudkan masyarakat holistik, ekonomi dan harmoni. Ketegangan kaum mengikut persekitaran huru hara yang melarang pertumbuhan sosial, ekonomi dan negara. Konflik etnik juga menimbulkan bahaya kepada pertumbuhan keseluruhan
negara serta keselamatan negara. Isu perkawinan tidak dapat dielakkan di Malaysia yang mempunyai penduduk yang berbagai. Dalam masyarakat berbila kaum, Malaysia telah melalui kesusahan yang meningkatkan sejarah yang menyedihkan. Hasilnya, beberapa agenda kerajaan telah dibangun dan dilaksanakan untuk menghentikan pertempuran etnik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih rekan sepasukan saya. Nama saya Ko Ji-heng. Membangunkan bahasa yang boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat adalah salah satu usaha yang diambil oleh kerajaan untuk menjalinkan keharmonian kaum. Bahasa Melayu adalah bahasa pengajaran yang paling biasa digunakan di Malaysia mengikut keadaan sejarah. Selain itu, ia berfungsi sebagai bahasa komunikasi dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang budaya. Walaupun bahasa Melayu mempunyai keistimewaan untuk dijadikan bahasa rasmi negara, ia tidak boleh digunakan secara mengguna tuli, menafikan orang lain berhak untuk mengembangkan kefahaman yang penggunaan bahasa ibunda mereka. Jika tidak, mungkin akan timbul kesan negatif yang membawa kepada penolakan bahasa Melayu oleh berbagai lain kaum di Malaysia yang akan memecah atau memburukkan lagi isu keharmonian antara kaum. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli pasukan saya. Saya ialah Le Xuan. Di bawah perkara 152 Pasal 1A dan B umpamanya ialah membenarkan pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa lain. Asalkan ia tidak dalam konteks penggunaan rasmi, keterbukaan ini membuktikan toleransi terhadap kaum lain tetap wujud bagi menjamin rasa senang di kalangan masyarakat mazmur di Malaysia. Di mana bahawa perkara 152 juga menyatakan bahawa tiada halangan dalam menggunakan bahasa impunan masyarakat yang berbagai. Sebagai contohnya, masyarakat Cina dan India bebas menggunakan bahasa impunan mereka dalam perbualan harian, selagi mana dia tidak mengganggu penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Dia jelas membakar sifat tolak ansur di kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dilihat sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mendukung semangat setia kawan dalam masyarakat berbilang kaum. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang paling banyak ditutur dan mudah dipahami bagi menggalakkan sikap penjerus dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekian, terima kasih. Nama saya Fong Siting. Bahasa Melayu sebagai bahasa yang bersatu di Malaysia apabila sesebuah kumpulan berkomunikasi dalam bahasa yang sama, ia akan mewujudkan semangat kekitaan bagi kumpulan tersebut. Apabila bertutur dalam bahasa yang sama, kita akan berasa rapat antara satu sama lain, kerana berasal dari wilayah, kampung atau negara yang sama, yang akan menjadikan antara satu sama lain lebih saling memahami dan seterusnya mewujudkan perpaduan. Nodi Bahasa Malaysia membolehkan rakyat berkomunikasi dalam bahasa yang berbeza dan menghormati bahasa masing-masing. Bahasa yang bersatu membolehkan setiap orang di negara kita berkomunikasi antara satu sama lain untuk mengelakkan kehilangan keupayaan komunikasi dan perpecahan secara beransur-ansur dalam masa depan toleransi sesama rakyat. Kita boleh belajar tentang bahasa dan budaya masing-masing supaya kita boleh bergaul dalam persekitaran yang sama. Orang menggunakan bahasa yang sama untuk berkomunikasi dan hidup. Ia mengukuhkan semangat setia kawan
sesama manusia dan mencapai akal fikiran pada saat-saat genting. Sekian, terima kasih.